Harimau Malaya menang besar di Padang, tetapi di luar Padang badai semakin menggila. 7 pemain warisan digantung FIFA, nama Malaysia dipersoalkan, dan jurulatih Peter Seklamovski pula bakal berdepan tindakan tata tertib. Mampukah skuad negara mengekalkan momentum di tengah tekanan antarabangsa, rayuan yang belum pasti dan mungkin dibawa ke kes, dan penyokong yang mula hilang sabar? Inilah kisah penuh konflik, kebangkitan dan persoalan yang masih belum terjawab. Saksikan video ini sehingga habis agar tidak terjadi kesalahfahaman tentang info yang akan kami berikan. Peter Seklamovski, jurulatih kelahiran Australia, yang kini menjadi nadi kebangkitan Harimau Malaya, tiba-tiba berdepan badai. Dalam sidang media pasca perlawanan menentang Laos, beliau mengeluarkan kenyataan yang dianggap luar kebiasaan menyentuh isu pentadbiran FAM dan kesilapan dokumen 7 pemain warisan. Bagi penyokong, kenyataan itu sekadar jujur. Tetapi bagi FAM, ia melanggar artikel 91. Peraturan yang melarang jurulatih atau pegawai membuat kenyataan terbuka mengenai hal dalaman organisasi. Pemangku Presiden FAM, Datuk Wira Mohdi Yusof Mahadi, mengakui terkejut. Secara pribadi saya boleh menerima permohonan maaf itu, tetapi sebagai organisasi kami memiliki peraturan yang perlu dipatuhi, katanya. Beliau menyerahkan kepada jawatan kuasa tata tertib FAM, sebuah badan bebas, untuk menentukan tindakan lanjut. Persoalan kini timbul. Adakah prestasi cemerlang Seklamovski akan menjadi perisai? Atau adakah beliau bakal menjadi mangsa pertama dalam krisis ini? Di sebalik kontroversi, Harimau Malaya terus mencatatkan perkembangan positif di Padang. 2 kemenangan bergaya ke atas Laos dalam kelayakan Piala Asia 2027 menyaksikan Malaysia dijangka melonjak daripada ranking ke-100, 23 dunia ke tangga ke-118 dunia. Dengan tambahan kira-kira 13.29 mata, skuad negara bakal mengumpul 1,161 mata, sekaligus memintas Indonesia dan Korea Utara. Ini adalah pencapaian signifikan kerana Malaysia kini semakin hampir menembusi kelompok 100 terbaik dunia. Untuk rekod, Indonesia tumbang dalam 2 aksi terakhir menentang Arab Saudi dan Iraq, memberi ruang kepada Malaysia untuk mendahului seteru serantau itu. Bagi penyokong, ini bukan sekadar angka. Ia simbol bahawa Malaysia sedang bangkit semula, perlahan tetapi pasti. Selepas kemenangan 5-1 ke atas Laos di Bukit Jalil, Seklamovski tampil dengan kenyataan penuh keyakinan. Baginya, tiada istilah jika dalam kamus Harimau Malaya. Mimpi untuk ke peringkat tertinggi tetap bersinar, katanya. Kami hanya fokus pada kerja keras, disiplin, dan profesionalisme. Apa yang kami tidak boleh kawal, biarlah diuruskan pihak lain. Beliau mengakui keresahan itu wujud, Malaysia berisiko berdepan pemotongan mata atau pembatalan kemenangan jika rayuan terhadap penggantungan 7 pemain warisan tidak memihak kepada FAM. Namun, beliau menolak untuk membazir tenaga memikirkan perkara di luar kawalan. Saya tahu semua pemain turut memikirkan 7 rakan mereka yang kini digantung. Mereka juga rakyat Malaysia dan mereka mahu berada di sini demi negara, tambahnya. Kenyataan ini bukan sekadar motivasi. Ia mencerminkan mentaliti besi seorang jurulatih yang enggan tunduk pada tekanan luar Padang. Jika sebelum ini isu pemain warisan hanya berlegar di sekitar Malaysia, kini ia mula merebak keluar. Persatuan Bola Sepak Seluruh Nepal, ANFA, tampil dengan langkah mengejutkan. Mereka memfailkan aduan rasmi kepada FIFA, mendesak kemenangan 2-0 Malaysia ke atas mereka pada MAS lalu dibatalkan. Mengapa? Kerana salah seorang penjaring gol dalam perlawanan itu, Hector Hevel, kini diputuskan tidak layak oleh FIFA. Bagi ANFA, jika seorang pemain tidak layak beraksi, maka keputusan perlawanan juga tidak sah. Situasi ini mengingatkan kepada kes Timor Leste pada 2017. Ketika itu, mereka disingkirkan daripada Piala Asia 2023 kerana menggunakan pemain tidak layak. Hukuman itu menjadi preseden
yang kini menghantui Malaysia.fam pula sedang berpacu dengan masa. Pada 26 September lalu, FIFA telah menjatuhkan hukuman denda selain menggantung 7 pemain warisan, iaitu Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Yon Irazabal dan Hector Hevel selama 12 bulan. Tempoh rayuan amat ketat, di mana 5 hari untuk rayuan awal, 10 hari untuk memohon alasan penghakiman penuh, 21 hari untuk membawa kes ke Mahkamah Timbang Tarasukan, KS. Jika rayuan gagal, Malaysia berisiko kehilangan bukan sahaja kemenangan ke atas Nepal, tetapi juga mata penting dalam kelayakan Piala Asia. Di tengah-tengah kekalutan ini, Ultras Malaya kembali bersuara. Selepas lama berdiam, kumpulan penyokong tegar ini menuntut penjelasan telus daripada FAM. Kami tidak menghentam secara membabi buta. Kami bersuara kerana maruah bola sepak negara wajar dipertahankan dengan semangat patriotisme. Bukan ketaatan membuta tuli, kata kenyataan mereka di Facebook. Sebagai tanda protes, Ultras Malaya tidak menyanyikan lagu atau sorakan pada perlawanan menentang Laos di Bukit Jalil. Stadium yang biasanya bergema dengan chant dan jenderang terasa sunyi. Ia bukan sekadar protes senyap, tetapi mesej simbolik. Penyokong menuntut jawapan, bukan janji. Ketiadaan suara Ultras memberi kesan besar. Pemain sendiri mengakui suasana terasa janggal. Namun, mereka memahami bahawa ini adalah cara penyokong menunjukkan rasa kecewa terhadap krisis yang sedang berlaku. Apa langkah seterusnya? Pertama, rayuan FAM di FIFA dan CAS akan menjadi penentu. Kedua, kerajaan Malaysia perlu menyokong dengan dokumen rasmi dan bukti sah. Ketiga, penyokong perlu terus memberi sokongan moral, walaupun kecewa. Keempat, pemain perlu kekal fokus di padang kerana prestasi mereka adalah senjata terbaik. Jika semua ini berjaya, Malaysia bukan sahaja akan mengekalkan kedudukan di kelayakan Piala Asia, tetapi juga membina asas kukuh untuk masa depan. Dari padang Bukit Jalil ke meja FIFA, dari sorakan ke skandal, Harimau Malaya melalui minggu penuh drama. Tetapi akhirnya mereka kembali bernafas. Ya, kontroversi masih ada. Ya, persoalan tentang integriti masih belum terjawab sepenuhnya. Namun di sebalik segala badai, satu perkara jelas, semangat pasukan ini tidak pernah padam. Dengan dokumen pemain warisan yang akhirnya diluluskan, kemenangan besar di padang, serta sokongan penyokong yang tidak berbelah bahagi, Harimau Malaya kini berdiri semula dengan lebih gagah. Inilah detik kebangkitan yang bukan sahaja mengembalikan keyakinan, tetapi juga menyalakan harapan bahawa bola sepak Malaysia mampu melangkah lebih jauh di pentas Asia. Kalah menang, selamanya Harimau Malaya.